Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan masuk subtopik yang seterusnya iaitu 2.6.3 mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. So kita sambunglah yang minggu lepas punya dalam masa lagi bawah tajuk reka bentuk makanan. Okey, untuk alatan yang kita gunakan bagi menghasilkan makanan terdiri daripada 4 jenis kategori iaitu alatan untuk memotong, alatan membentuk dan mengukir, alatan menghias dan juga alatan menghidang. So ingat 4 jenis tu, alatan memotong, alatan membentuk dan mengukir, alatan menghias, alatan menghidang. Jadi bagi penyediaan makanan kita memerlukan alat untuk memotong sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ayam dan bahan makanan yang lain. So ini adalah antara jenis-jenis pisau yang awak belajar, ada dalam buku teks awak. Awak boleh merujuk muka surat 150. Okey. So kita ada pisau tukang masak, pisau penyisir, pisau paring, pisau pengupas, pisau bergerigi dan juga pisau bulan sabit. Jadi modul tu saya dah sediakan gambar, jadi awak tinggal nak tulis nama alatan, nama pisau tu dan juga dia punya fungsi. So seterusnya kita terus kepada pisau bergerigi. Okey, fungsi pisau bergerigi ataupun kita panggil dia sebagai pisau roti adalah untuk memudahkan pemotongan bahan makanan yang lembut namun mempunyai permukaan kulit yang keras. Kalau roti tu kan dia punya kulit roti tu kan agak keras sedikit, manakala dalam ni isinya lembut. Jadi kita gunalah pisau roti, pisau bergerigi. So pisau ni bentuknya panjang, mendata dan ada mata yang bergerigi. Okey, kemudian pisau tukang masak. So pisau ni adalah pisau yang paling banyak digunakan sebabnya dia ada pelbagai fungsi. So mata pisau terdiri daripada keluli tahan karat. Kebanyakan pisau semuanya terdiri daripada keluli tahan karat lah kan. So pisau ni macam biasalah, pisau ni rata, ada melengkung di bahagian hujung mata dan hampir semua jenis bahan kita boleh guna. Kita boleh potong menggunakan pisau tukang masak. Siapa guna pisau ni je, dia jadi tukang masak automatik. Okey, seterusnya pisau paring. Pisau paring ni kita gunakan untuk memotong buah-buahan, sayur-sayuran, keju dan juga mengupas bawang. Okay, so awak tengok mata pisau tu agak kecil sedikit dan ada bentuk melengkung di bahagian hujung. Okey, kemudian pisau penyisir. Pisau penyisir ni digunakan untuk memisahkan daging daripada tulang, membuang urat dan lemak pada daging dan juga memisahkan isi ikan pada tulang. So kalau kita tengok dia punya bentuk bilah tu, dia melengkung dan mengecil di bahagian hujung. Okey, kemudian pisau bulan sabit. Kalau awak tengok pisau tu pun, awak tengok bentuknya, awak tahulah daripada mana datangnya nama pisau tersebut. Okey, mesti daripada bentuk mata pisau dia, sebab mata pisau dia macam bulan sabit. Cuma ada 2 pemegang. Kalau pisau lain 1 pemegang, tapi pisau ni ada 2 pemegang. Sebab apa ada 2 pemegang? Sebab nak mudahkan kerja mencincang. Awak pegang kat dua-dua bilah ni, okey, dua-dua pemegang ni, awak gerakkan kiri kanan pisau tu. Okey. Dan memotong halus. Okey, lebih kepada memotong herba dan juga sayuran. Okey, itu pisau bulan sabit. So pisau pengupas ni saya rasa semua dah tahu dah. Mungkin semua pun pernah guna. Kalau jenis rajin pergi dapur tu, pandai dah guna katnya. Okey, digunakan untuk buang kulit sayuran jenis berubi dan juga buah-buahan. Okey, seterusnya alatan membentuk dan mengukir.
Jadi kerjanya di sini lebih kepada membentuk dan mengukir sayur-sayuran ataupun buah-buahan dan juga dough. Okey, dough kalau kita nak buat biskut ke. Deri nak buat apa lagi dough. Okey, contoh alatan pisau ukir, Parisian scoop, penerap dan juga pisau turning. Okey. Dalam modul saya rasa saya bagi gambar dengan saya bagi gambar je, awak kena tulis nama dengan fungsi juga kan. Okey, so pisau ukir fungsinya untuk mengukir buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya rasa ini pun awak biasa tengok kan, pisau ukir ni. Pisau turning, dia punya mata bilah tu lebih lain sikit daripada pisau ukir. Okey, so pisau ni membentuk, yang tadi mengukir kan, ukir lain, membentuk lain. Okay, membentuk, merapi dan membuang kulit buah-buahan dan sayuran. Okay, itu pisau turning. Okay, jangan lupa isi pada modul awak. Kalau tak sempat, awak pause dalam video ni. Okay, Parisian scoop digunakan untuk kalau awak tengok gambar tu, awak pun boleh faham apa tugasnya. Okay, digunakan untuk mendapatkan bentuk bulat pada makanan, buah-buahan dan sayuran. Alhamdulillah. Okey, penerap. Ini pun saya rasa semua tahulah penerap ni. Okey, digunakan untuk membentuk dough, sayur-sayuran berubi dan juga buah-buahan. Okey, itu adalah apa? Penerap. Dan ada macam-macam jenis bentuk lagi kan selain pada dalam gambar ni. Okey, kita pergi kepada kumpulan menghias, alatan menghias. So, komponen ni penting untuk memberikan rupa bentuk yang menarik pada setiap reka bentuk makanan. So, contoh alatan yang terdapat pada buku teks awak ada pada skrin lah. Okey, pada modul saya bagi gambar juga dan awak tulis nama yang betul pada gambar tersebut. Okey, so kita ada pisau pelepa. Ini pisau pelepa. Awak tahu tak guna pisau pelepa tu untuk apa? Untuk lepa krim pada kek kan. Siapa pandai buat kek tu pandai lah, reti lah dia. Kokok cuti-cuti ni tak sekolah, belajar buat kek kan. Lepas tu kita ada redai kek. So kita boleh letak kek dekat atas ni untuk menghias. Meja pemutar kek. So yang ini pun untuk memudahkan kerja menghias jugalah, supaya senang awak nak putar kek tu kan. Bila nak melepa, bila nak letak buah ke apa kan. Okay, lepas tu bag icing dan tiup icing. So itu adalah alatan untuk menghias. Dan seterusnya dah siap makanan tu, kerja kita adalah menghidang. So menghidang ikut kreativiti dan bergantung kepada jenis reka bentuk yang hendak dibuat. Awak nak hias macam mana makanan awak tu, macam mana awak nak letak makanan awak tu, dalam bekas ke, dalam mangkuk ke, atas tuang pisang ke, dan sebagainya. Sebagainya. So contoh alatan kita guna set pinggan dan mangkuk dan juga set sudu garfu. Okey, kita pergi kepada perkakasan. So perkakasan ni kita gunakan untuk memudahkan kerja membuat makanan, membantu meringankan kerja-kerja mereka bentuk. Selain juga kita dapat menjimatkan masa dan juga tenaga. So contoh gambar yang diberi di sini adalah saya rasa mungkin kebanyakan orang dah tahu dah mesin ni apa. Perkakasan ini namanya Thermomix yang sekarang ni tengah famous lah mesin ni, sebabnya memudahkan sangat lah awak masak kan. Tapi nak kena juga memotong, nak kena potong juga bawang, nak kena juga potong sayur-sayuran kan, boleh memotong dalam ni. Saya pun tak tahulah. So awak tinggal masuk je bahan-bahan tu, awak pun programkan set apa benda yang awak nak masak kan pada LCD screen ni. Tetot jadi keluar lah awak punya makanan. Kan senang. Sekarang cuma kena ada fulus lah. Boleh beli Thermomix kan, sebab harganya beribu rapan. Okay, so air fryer ni mungkin kebanyakan rumah pun ada air fryer. So fungsi air fryer kat sini adalah untuk apa? Menggoreng tanpa minyak. Okay, itu air fryer.
So kita pergi kepada perkakasan yang ada dalam buku teks awak. So ini antaranya lah. Yang ini pun semua biasa awak guna, mungkin biasa awak guna, biasa awak nampak kan. So sekarang semuanya guna benda yang memudahkan. Ada siapa-siapa kat rumah masak nasi guna arang batu lagi ke? Ada kat luar duk panggang ayam ke? Kan sekarang semua guna perkakasan. So antaranya adalah ni lah. Pengisar pelbagai guna. Nak buat jus, buat ada mesin pengisar jus buah-buahan. Nak buat roti, kita ada pengadun roti. Kita nak mengadun dough tu kan, penat nak kacau dengan tangan, so kita ada mesin pengadun. Periuk nasi elektrik, ketuhar elektrik, pengukus elektrik dan juga ketuhar gelombang microwave. Jadi inilah antara alat-alat perkakasan untuk memudahkan kerja-kerja memasak, menyediakan makanan. So saya rasa okay. So untuk kelas hari ni sampai sini sahaja, sampai alatan dengan perkakasan. Jadi awak hadam benda tu dulu. Dan lengkapkan modul, tak banyak pun, awak kena tulis sikit je. Dan insya-Allah kelas pada akan datang kita akan buat lakaran reka bentuk makanan. Okay. So jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.